Hidup yang aku bagi tu hak aku, kau ngaku engkau punya. Kita makan tambah rosab dah. Jangan kau salah siapa-siapa. Engkau yang akan ditanya Allah. Bukan kau bertanya pada Allah nanti. Kitab engkau tu engkau sendiri yang buat. Jangan kau salahkan Allah. Allah dah menunjukkan macam-macam supaya tetap dengan dia. Engkau tetap mengatakan engkau pun ada. Itu je. Habis. Nanti. Jangan menyesal pada sekarang ni. Alhamdulillah. Kita minta Allah teguh pelihara kita. Kita tak mampu kan? InsyaAllah. Sekian. Terima kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita mendengar lagi dalam keadaan menyatakan diri keesaannya jua, yang mana hala tujuannya tetap satu, meniadakan diri kita, tak ada diri kita, yang ada hanya Allah, yang ada hanya Esa, dia yang tahu menyatakan keesaan dirinya. Jadi apa yang seperti diperbincangkan tadi, ketetapan di dalam diri kita sebenarnya penting menyatakan bahawasanya tetap dengan kedudukan hala tuju tadi, iaitu mengesakan Allah saja. Bukan kita yang mengesakan Allah, tapi diri dia yang mengesa, diri keesaannya. Jadi perkara sebegini sebagaimana yang selalu diperbincangkan, iaitu bahayanya tentang kedirian diri kita ni, seperti mana yang kalau tuan-tuan mendengar mimpi daripada Syekh Abu Zaki, iaitu saya dengar sikit je lah sebenarnya, 2 ekor buaya, yang mana dalam mimpi tersebut beliau mendapati bahawa dia menasihatkan orang kampung supaya jangan keluar rumah. Jadi orang kampung tak menghiraukan. Jadi dia keluar rumah, jadi buaya tu terus ngap dia, terus makan, terus bunuh, dan sebagainya. Banyak orang mati di situ dalam mimpi tersebut, mimpi yang itulah ulama tu, Syekh Abu Zaki. Jadi apakah hakikat yang sebenar yang kita melihat pada mimpi tersebut, iaitu kalau kita keluar daripada makamnya, itu keesaan dia tadi tu, keluar rumah tu maknanya kita keluar, ada kedirian diri kita, maknanya kita keluar. Jadi memang kita kena ngap dengan kita punya hawa nafsu kedirian diri kita. Memang sebenarnya begitu sebenarnya. Jadi dalaman kita tak jaga sebegitu, kita tak nampak, kita tidak memperlihatkan sebegitu. Kalau kita tutup memang kita tak nampak lah. Jadi kalau kita buka, kita nampak al-mukasyafa ghaibul fuqara, kita nampak kat situ, kita fakir, maknanya Allah Ta'ala membuka, kita nampak di situ. Itu hakikat yang sebenarnya. Bahayanya kalau kita keluar daripada yang kata mengesakan Allah tu, diri dia yang mengesakan, yang tak ada diri kita tu, kita mengadakan kedirian diri kita tu, nanti maka kita kena ngap lah. Kita kena ngap dengan buaya yang 2 ekor tadi tu, masuk dalam mimpi tadi tu. Saya bukan mentafsir mimpi, tapi hakikat yang sebenar yang menyatakan, Allah Ta'ala buka mukasyafa, hakikat yang sebenar dalam mimpi tersebut tu, kita melihat dalam diri kita, bukan luar tu, dalam diri kita dulu. Jadi kalau diri kita kuat di situ, menyatakan diri keesaannya jua tadi, yang seperti mana yang Ustaz beritahu tadi, kita akan tetap qadara buka Allah ta'budu tadi, kita tetap dengan dia tu, maka kita duduk di dalam lindungan Allah. Lindungan tu apa? Tak ada kedirian diri kita, yang ada hanya Allah. Sekadar itu saja. Moga-moga kefahaman yang diberikan ini dapat dimanfaatkan, dan sama-sama kita bawa mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi luahan daripada kalimatul Rabbi dan rohaniyah yang suci daripada sahabat itu tadi, insya-Allah. Mudah-mudahan kita manfaatkan dalam kehidupan kita, apa yang datangnya daripada kalimat suci, kalimat Rabbi, walaupun sikit tapi dia buat manfaat bila datangnya daripada kalimat Rabbi, kalimat yang suci, insya-Allah. Jadi kita jangan tengok daripada siapa yang keluar, tetapi dia datangnya asalnya daripada kalimat suci, daripada kalimat Allah. Jangan pandang orangnya, tapi pandang dalam yang dia menerima itu daripada kesucian, keikhlasan dia tadi. Jadi gitulah kita lihat. Kalau kita
kita pun rasa kedudukan kita sebagai raja, tetapi akan jatuh kedudukan raja kalau kita mengaku kita ada memiliki. Contohnya bila kita rasa hidup kita ni, kita rasa kita ni memerintah, raja lah kita. Ada penglihatan tentera kita, ada tentera kita nama dia apa, pendengaran, tentera kita nama dia percakapan. Jadi kita seluruh ni, crown kita adalah kita ni raja. Allah bagi tahu, Allah bagi kita raja, memiliki, mengontrol diri kita, kita rasa begitu. Kita tersilap. Jadi kita raja. Sebabkan kita tak faham, tak kenal diri, kita rasa dah ada tu terus terjadi, kita rasa gitu tanpa kita mengetahui apa tujuan dia, daripada mana kita datang dapat raja tu. Jadi dari kedudukan raja kita jatuh disebabkan nafsu kedirian, syahwat kita. Tak kenal diri, tak kenal Allah, jadi nafsu syahwat. Raja yang memiliki nafsu syahwat, jadi hilang kesabaran. Kita buat suka hati kita. Orang nentang kita jadi macam Fir'aun, tak boleh. Kita kata semua milik kita, apa yang kita nak mesti nak dapat. Kita kata macam ni, kita nak arahan kita semua orang ikut. Jadi nafsu syahwat, jadi kita tak sabar, kita tak sedar. Kita tak sabar akan jatuhkan martabat kita sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsan. Kita jatuh martabat kita. Tak dapat jadi manusia yang semula-mula kejadian. Sebab tak kenal diri. Jadi kita ni mulia, tapi bila kita rasa kita raja, kita habis, ada kejadian kita. Ada Allah nak memang muliakan kita bila kita tahu kita ni asalnya ada rahsia Allah kan. Kita selalu untuk. Jadi kita tengok. Tapi bila kita sabar, kita lawan, kita perang syahwat kita sampai kita kenal kepada Allah, martabat kita lebih tinggi daripada raja itu sendiri. Allah muliakan dia sampai sebaik-baik kemuliaan sebab kita dah dapat menyerahkan diri kita kepada Allah yang Sang Maha Raja menjadikan kita hidup tadi. Kita dapat pulang kembali, mana kita lebih mulia. Dia kata wa rafa'na laka zikrak. Allah akan muliakan, Allah yang muliakan, sebab kita dah buang kedirian kita, nama kita diangkat. Macam mana Nabi Yusuf alaihissalam, dia seorang orang awam biasa je, tapi disebabkan dia sabar, permaisuri raja ni tadi yang cantik, yang jelita ni tadi memikat dia, dia sabar, dia lawan syahwat dia. Dia lawan. Hari-hari tergoda. Satu hari tak tahan permaisuri dia goda buat tak tahu esok. Sabar esok, Nabi esok buang syahwat dia, betul hilang kedirian dia. Mana boleh tahan permaisuri raja cantik kan. Tapi dia lawan. Hati dia memang nak, tapi dia lawan, sabar, ya Allah tolong ya Allah. Dia lawan. Lama-lama tak tahan permaisuri tu, dah goda macam-macam tak boleh tahan. Kecantikan Nabi Yusuf dia pergi serang Nabi Yusuf senyap-senyap. Dia tarik baju Nabi Yusuf Nabi Yusuf tak sabar. Nampak Allah muliakan Nabi Yusuf. Begitulah kita kena lawan. Apa pun datang nak goda kita walaupun ada dalam hati detik kita, tapi kita ya Allah tolong, lawan. Jadi kita orang biasa je akan jadi tinggi. Allah akan naikkan. Wa rafa'na laka zikrak. Tapi kau raja tinggi macam mana pun, tapi kau syahwat kau tak sabar, tetap kau raja, kau akan turun bawah jadi orang yang sehina-hina. Jadi itulah diri kita. Kita nak letakkan ke mana Allah dah susun tadi. Jangan salahkan Allah. Sebab Allah sentiasa berkehendakkan kita kepada ke arah kasih sayang baik. Tapi engkau suka menutupi, tu je lah. Bila engkau tak mau kenal diri, kenal Allah. Bila ada bagi kenal, kau buat tak tahu, nantilah itulah kau tangguh-tangguh. Kau buat tak tahu, tak mau kenal Allah. Kau buat, janji kita dah beramal sudah lah ni. Kita anggap macam kenal Allah tu macam kenal orang biasa. Kita tak mau kenal betul-betul Allah. Dah dibagi tunjuk pun buat nantilah. Itu kita suka berbala-bala. Itulah punca dia. Yang kita salahkan, kita tanya Allah, mengapa kau tak bagi aku hidayah kenal kau pasal kat dunia? Tak ada lagi alasan, sebab dia dah macam-macam bagi. Merendahkan diri dia Allah Ta'ala untuk bagi tahu kau buat kau buat tangguh-tangguh, lengah-lengah, lalai-lalai, hibur-hibur. Lepas tu kau nak cakap dengan Allah Ta'ala, mengapa kau tak bagi? Penipu kau, kazib.
Tak boleh dah. Kau tak boleh soal Allah dah. Kau dah memang salah. Kau tak kenal diri, tak kenal. Kau tak boleh lagi cakap lah. Kau akan mengaku sendiri. Kau punya cakap ni semua bohong. Tangan yang bercakap. Semua betul. Jangan sampai di sana nanti kau nak jolok Allah Ta'ala. Jangan. Segah je lah maknanya. Nanti sekarang kita yang serah. Jangan di sana. Di sana bukan tempat nak beramal. Di sana tempat nak dengira apa yang kau dah buat. Kalau kau selalu bersama dengan Allah, untunglah kau. Keindahan, keseronokan kau hanya dengan Allah hidup kau. Setiap hidup kau nak. Kalau ada benda yang mengganggu kau nak ketepikan. Tak penting. Aku dengan Allah penting hidup ni bagi. Tempat aku dengan Allah. Bukan tempat aku selain. Kita dah di dunia lagi kita dah menyaut apa yang Allah Ta'ala suruh sebenarnya. Wa qada rabbuka ala. Kita menyaut Allah Ta'ala punya memang betul. Sebab Allah tak pernah tinggalkan kita. Allah tak pernah benci. Allah sentiasa sayang. Dia bagi kita cukup-cukup. Dia bagi sikit ujian dia supaya kita nak hadiah untuk meninggikan lagi darjat kita. Di sisi dia. Makin hampir, makin mukarabin dengan dia. Kita tak faham. Jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dengan YouTube ni terus. InsyaAllah. Jadi saya mohon terima kasih banyak kerana perhatian dan dapat amalkan. Saya suka. Dapat kenal Allah betul-betul, kenal diri, kenal Allah. Saya cukup gembira. Amalkan terus. Tak payah bayang-bayang lagi, tak penting. Terus kenal Allah, terus jalan terus dengan Allah aje. Jangan fikir nampak saya ke makrifat, tak payah, tak perlu. Terus dengan Allah betul-betul. Dudukkan betul-betul dengan Allah. Leburkan diri. Terus pakai. Itu. Kemudian saya bersyukur kalau dapat situ, saya cukup terima kasih. Saya cukup terima kasih kalau dapat buat macam tu. Saya cukup gembira saya. Macam mana Rasulullah pun gembira. Kita dapat keimanan, keyakinan, kenal diri, kenal Allah. Rasulullah gembira sangat. Begitulah saya pun bila kamu orang kenal diri, kenal Allah, dah betul-betul kamu bergantung betul 100% pada Allah. Bukan pada saya, bukan pada semua. Alhamdulillah. Lega Rasulullah. Lega saya. Gembira saya. Saya cari orang lain pula. Gitulah Rasulullah nak kan jadi baru lega Rasulullah. Umat dia dah kenal Allah. Lega. Jadi legakan hati Rasulullah dengan kita kenal diri, kenal Allah. Legalah Rasulullah kerana kita dah gembirakan Rasulullah SAW, gembirakan Allah lah tu. InsyaAllah cari sebuah peramai insyaAllah. Jadi saya mohon maaf ada kesilapan apa saja. Kalau misal kata saya wa'afu minkum, minta maaf. Kalau pendek umur saya, tolong jangan bawa saya ke mana-mana ataupun jangan ingat saya. Cuma ingatkan Allah mana-mana. Saya hanya menyampaikan apa yang disuruh oleh Allah. Saya tak punya apa-apa Jangan diingat-ingat saya insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.